Voice Diploma Official TV Khalifah Bangkit. Bismillah. Astaghfirullahalazim. Kau ni datang daripada mana? Nak apa ni? Nak ada Order, lupa. Okey, saya nak order subscribe YouTube channel TV Khalifah Bangkit 1, follow IG Khalifah Bangkit 1, dan follow Facebook Irwan Shah 1. Take away tau, bukan kat sini, take away. Siap percuma kan? percuma. Subscribe percuma. Okey, terima kasih. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sedar anda sedang menonton saya. Saya sekarang berada di sekitar kawasan Benteng Masjid Pasar 3 Puncak Alam. Okey, untuk kali ni kita akan temu ramah urus setia ataupun pengurus yang menguruskan hal urus setia Benteng Puncak Alam, pentadbirannya, tentang air, api dan sebagainya lah, termasuk sewa-sewanya sekali, dan yang menentukan kualiti atau tak kualiti peniaga-peniaga yang meniaga di situ dengan kualiti makanan yang bakal dihidangkan kepada pelanggan-pelanggan, termasuklah anda yang bakal datang ke Benteng Puncak Alam. Tapi sebelum tu, ini ada info baik untuk anda. Jika anda berhajat untuk infak ikan kembung pelaling fresh, anda boleh hubungi saya di talian 011 268 68969. Caranya cukup mudah. Anda perlu WhatsApp saya, bagi tahu berapa jumlah kilo yang anda nak infak, dan saya akan bagi harganya. Kemudian saya akan beri kepada anda nombor akaun yang perlu anda bank-inkan duit anda. Kemudian kami di sini akan cari asnaf-asnaf ataupun golongan-golongan yang memerlukan untuk menerima harta infak yang anda infakkan. Yang ini ikan kembung pelaling fresh. Si infak beras, infak tepung aja. Sekala kita punya rakan-rakan yang memerlukan golongan-golongan asnaf nak juga makan sedap-sedap kan. Ikan kembung pun jadilah ikan kembung goreng, masak pula dengan kubis, tauk santan. Masya Allah, masak lemak. Ini lauk legend ni. Okey, apa pun sebelum kita teruskan rancangan yang berikutnya untuk minggu ini, kali ini di TV Khalifah Bangkit, jangan lupa subscribe, like dan share video-video di channel TV Khalifah Bangkit. Tanpa melengahkan masa, kita terus bersama Abang Din, merupakan pengurus Benteng Puncak Alam. Kita tengok apa jawapan-jawapan tentang soalan yang bakal kita bagi pada Abang Din. Teruskan bersama kami di TV Khalifah Bangkit bersama saya DJ Irwan Shah. Apalah sangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama kali saya amat berbangga dan berterima kasih kepada saudara saya yang banyak membantu dan mengiklankan, memperkenalkan nampak medan Benteng Macete Pasar 3 yang berada di Bandar Puncak Alam, iaitu Khalifah Bangkit. Pertama kali saya akan memperkenalkan Benteng Macete Pasar 3. Benteng Macete Pasar 3, tercetusnya nama Benteng Macete Pasar 3 ini, benteng itu daripada saudara Khalifah Bangkit yang memberi ilham kepada saya sewaktu saya membina lot-lot kedai ini. Waktu operasi kami bermula jam 5 petang sehingga 12.30 malam. Benteng Macete cetusnya ilham ni bermulanya masa usia saya berumur 13 tahun, iaitu arwah ayah sendiri di kota Sawang Semut, Kedah. Dia kumpulkan peniaga-peniaga kawan-kawannya dulu dan ingin membina kedai-kedai makanan dan minuman. Jadi hasratnya tak kesampaian kerana masa tu kita kekurangan ilmu tentang pengurusan dengan majlis, pengurusan dengan pejabat tanah. Daripada situ, jadi usia saya masa tu 13 tahun.
Apabila saya dapat berpeluang semenjak saya duduk di Bandar Puncak Alam, saya dapat berjumpa dengan empunya tanah. Saya berbincang dengan empunya tanah untuk menyewa tapak ini. Saya tunaikan hasrat arwah ayah saya. Saya kumpulkan peniaga-peniaga di dalam satu kawasan dan saya binakan setiap lot sehingga penuh kawasan yang luas ini dengan pelbagai menu. Maksudnya daripada sebuah restoran yang besar, saya pecahkan menu-menu dapur supaya kita dapat kekalkan keenakan ataupun kualiti makanan yang kita akan jual. Bermulanya tapak ini semasa PKP. Sebelum PKP, saya menjalankan perniagaan construction. Jadi pembinaan, penambahan baikan rumah pejabat. Semasa PKP, jadi peluang pekerjaan kita itu terhad. Apabila kerajaan mengenakan undang-undang PKP, jadi isteri saya ilhamkan supaya kita berniaga ikan. Saya jalankan perniagaan ikan di mana saya menjalankan perniagaan ikan fresh. Saya berbincang dengan tokek-tokek bot daripada Sabak Benang, tokek-tokek bot dan juga pasar-pasar yang membekalkan ikan fresh. Setiap pagi, jam 4 pagi, saya akan pergi ke JT ataupun sebahagiannya di pasar. Saya akan bawa balik semua ikan-ikan fresh ke Bandar Puncak Alam. Alhamdulillah, sambutan daripada kawan-kawan semua yang mengenali saya, memberi hasil jualan ikan tu agak menggalakkan. Bermulanya 3 hari dengan modalkan 200 sehingga kan saya boleh dapat membekal ikan bertan untuk penduduk Bandar Puncak Alam, penduduk Saujana, penduduk Kofil dan juga Meru. Kemudian sebelum PKP tamat, saya dapat arahan daripada majlis. Saya menjalankan perniagaan ikan tadi tu di rumah. Memandangkan perniagaan ikan ni baunya, ikan dia berbau, longkang agak tersumbat. Tentangan daripada jiran, beberapa jiran melaporkan pada majlis. Jadi majlis menasihatkan saya supaya saya dapatkan satu tempat ataupun kedai yang jauh daripada kawasan penduduk. Lepas itu agak bengong, agak pening jugalah kita nak pindah ke kedai dengan bayaran depositnya. Masa itu kebetulan sahabat saya membantu, dia bagi ruang sedikit untuk saya bekalkan ikan. Saya menjalankan perniagaan ikan seterusnya. Setelah tamat PKP, hasil jualan tu agak menurun sebab penduduk ataupun kawan-kawan semua boleh bergerak. Jadi banyak pilihan yang pelanggan-pelanggan boleh buat. Jadi saya dengan isteri saya agak bengong sikit lah sebab apa, hasil jualan ikan tu dah makin menurun. Awal bulan 7 saya berjumpa dengan tuan tanah Cina. Dia pun mengenali saya. Masa dia berjumpa dengan saya, tengok saya dalam keadaan yang bersabut lah. Dia cuba nak membantu, jadi saya beritahu saya nak perlukan satu ruang untuk jalankan perniagaan ikan. Jadi saya akan nak buat pasar, mempelawar ruang tapak ni lah. Saya pun fikir balik bincang dengan isteri, macam mana setuju ataupun tidak. Kemudiannya temu balik dengan Cina ni tadi, tuan tanah, manager tanah ni. Benda tu pun setuju dengan pembayarannya. Pada permulaannya tinggi, pembayarannya agak tinggi. Kemudiannya apabila saya berbincang, pembayarannya agak rendah untuk kita menjalankan perniagaan. Dengan izin Allah, rezeki yang Allah bagi kepada kami, perbincangan dengan tuan tanah ni mudah. Saya mudahkan lagi perjalanan untuk binakan hasrat arwah ayah saya tadi. Bermulanya tapak ini kami berniaga ikan, berpayungkan kemah, luas 10 kali 10, 2 kemah.
Semasa menjalankan perniagaan tu, dugaan yang kami alami masa tu, angin laluan tapak ni, laluan angin yang agak keras dan kuat. Setiap 2 hari 3 hari kita terpaksa betulkan kemah. Buat keputusan kita binakan satu stall ataupun satu bangsal yang agak kukuh supaya angin yang kuat tadi tak menjejaskan perniagaan kita. Masa tu kita orang masuk 15/7. Jadi saya perlu bayar duit tapak ni, deposit apa semua bermula 1/8. Bila di atas perbincangan dengan tuan tanah rezeki Allah Ta'ala bagi kepada saya dan keluarga, jalankan perniagaan dulu sehingga 1/8 baru buat pembayaran. Pembayarannya berperingkat. Air kita memohon sendiri, meternya kita memohon sendiri. Alhamdulillah, maknanya perjalanan saya membina perniagaan ikan tadi tu pun dah semakin maju. Pada mulanya hanya ingin membentuk ruang makan yang sikit untuk buat perniagaan yang rapat-rapat, kenalan yang rapat-rapat. Setelah saya binakan satu ruang untuk minuman, kemudiannya turut serta oleh sahabat saya Abang Murad yang untuk jalankan perniagaan burger. Benda tu bergerak terlalu pantas dalam masa 14 hari. Halangan dan cabaran sebulan untuk jalankan perniagaan ini, yang pertamanya semasa kita menjalankan dengan beralaskan kemah. Apabila hujan, apabila angin, kemah akan terbang. Tidak ada keputusan kalau kata kita tak bina beratapkan zinc dan bertiang besi seperti pondok yang sekarang ni lah. Yang pertama, halangan yang paling kuat sekali modal pembayaran deposit, modal untuk membeli barang. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala yang memberi, itu kehebatan Allah Ta'ala. Pembekal ataupun hardware, bekalkan barang dahulu, kemudian kita bayar kemudian. Dan juga yang dapat bantuan kewangan daripada sahabat, bukan golongan daripada yang berada. Dia sanggup keluarkan, pinjamkan kepada saya wang sebanyak RM5,000, memberi kekuatan kepada supaya saya menjalankan perniagaan untuk membina tapak ini dengan cepatnya mungkin. Alhamdulillah, sekarang maknanya proses pembayaran balik. Itu rezeki yang saya cakap tadi, Allah Ta'ala bagi mudahkan perjalanan saya untuk binakan tapak ini. Semasa menjalankan perniagaan ini, saya ada memohon daripada majlis. Masa dapat tapak ini, saya mohon untuk dapatkan permit perniagaan. Pihak majlis pun Alhamdulillah memberi layanan yang istimewa, yang sempurna. Tunjuk ajar daripada majlis kepada saya pun memudahkan. Dan sampai ke hari ini masih lagi pihak majlis tunjuk ajar kepada saya untuk cara mendapatkan permit menjalankan perniagaan. Alhamdulillah, dapat sokongan daripada persatuan penduduk, dapat sokongan daripada wakil rakyat, daripada ahli majlis, ahli jawatan surau Haji Ismail, dan juga amil zakat yang banyak bantu. Dan Alhamdulillah, jadi bagi penyediaan tapak ni, jadi sebab tu saya binakan tapak ni supaya semua orang dapat berniaga dengan pembayaran kadar sewa pun yang sederhana, dapat membantu saya dan juga dia orang dapat membantu keluarga masing-masing. Setiap stall, setiap ruang berlainan menu, berlainan masakan. Jadi pelanggan yang datang mendapat pilihan yang terlalu banyak. Dan makanan-makanan yang disediakan semuanya sedap. Kualiti dan kelayakan. Peniaga-peniaga yang masuk pun saya tekankan. Kebanyakan yang peniaga yang masuk dalam ini peniaga yang memang dah lama berniaga, latar belakang berpendidikan masakan, kulinari, mempunyai pelanggan-pelanggan tersendiri. Kehebatan makanan dalam ni sangat sedap. Itu saya akui. Pilihan-pilihan yang saya dapat terima daripada Allah Ta'ala bantu saya majukan tapak ni. Dia datangkan sekumpulan yang memasak, yang peniaga masakan ni memang sedap-sedap. Alhamdulillah, sampai sekarang masakan yang ada dalam ni belum ada cacat celah lagi lah. Alhamdulillah. Harapan saya yang pertama sekali, saya dapat lesen daripada majlis.
yang utama sekali saya dapat menjalankan perniagaan ini mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Yang kedua, tujuan tapak ini membantu golongan yang bertaraf rendah, yang betul-betul nak berniaga dan ingin menjalankan perniagaan yang agak tersusun dan juga teratur. Tapak ini juga memberi manfaat kepada golongan-golongan muda. Diorang dapat berkumpul di dalam ruang ini. Ia keselesaan bagi golongan anak-anak muda. Sebenarnya makanannya agak murah, minumannya murah harga. Jadi mudah untuk diorang berehat, bersantai pada lewat malam. Jadi saya berharap pihak berkuasa yang berurusan dengan saya ini dapat memberi limit ataupun lesen sementara supaya saya dapat menjalankan perniagaan ini dengan tenang dan dapat mengikut undang-undang kerajaan Malaysia. Kemudiannya kami dapat menjalankan perniagaan ini dengan lebih maju lagi dan dapat memperbaiki makanan-makanan yang ada, makanan yang dijual dengan lebih berkualiti lagi. Saya berharap pelanggan-pelanggan yang masih lagi belum mengenali Benteng Macete Pasar 3 Bandar Puncak Alam, datanglah ke kedai Benteng Macete ini dan nikmatilah makanan-makanan yang ada di dalam Benteng Macete Pasar 3. Sekian daripada saya Jamaluddin bin Abu Bakar, pengurus Benteng Macete Pasar 3, menyeru pada pelanggan-pelanggan ataupun tuan-tuan yang menonton video saya ini yang dianjurkan oleh Khalifah Bangkit, datanglah ke Benteng Macete Pasar 3 dan nikmatilah makanan-makanan yang ada di Benteng Macete Pasar 3. Makanan-makanannya seperti makanan tom yum, burger, western food, yong tau fu, char kway teow, pasta, meatball, sizzling, crispy, ayam penyet, lontong, laksa, bihun sup, mi kari, pasumbot, roti canai, sate, bubur session, lempeng, aneka Maggi, mi celup. Masakannya memang original, rasanya memang sedap. Datanglah, nikmatilah dengan suasana yang Benteng Macete Pasar 3 ini dengan keadaan yang tenang, rileks dan ada hiburan-hiburan yang akan disediakan pada malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Bangkit.